Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan hasil wawancara yang telah kami lakukan berkenaan isu-isu pengurusan institusi pendidikan semasa pandemik COVID-19. Jadi, apa tunggu lagi? Jom saksikan. Sebelum saya memulakan pembentangan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan barisan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Wakyudin bin Samsul Nizam, memegang nombor metrik DB190035. Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Batu Pahat ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Reverend Mother John Baptist, tetapi ditamatkan semasa pendudukan Jepun. SMK Convent ini mempunyai dua sesi persekolahan, iaitu pagi dan petang bermula tahun 1973 sehingga kini. SMK Convent mempunyai kelas perdagangan bermula pada tahun 1985. Sekarang, SMK Convent diterajui oleh Pengetua Puan Roziah binti Musa dengan sokongan 59 orang guru dan 11 orang kaki tangan serta 1,002 orang pelajar. Tersebut adalah moto, visi dan misi SMK Convent Batu Pahat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Daud. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu pengurusan pendidikan semasa pandemik COVID-19. Antara isu yang pertama adalah apakah SOP yang disediakan oleh kerajaan untuk pihak sekolah. Untuk pengetahuan semua, pihak kerajaan hanya menyediakan SOP dan pihak sekolah mestilah memainkan peranan bagi memastikan prosedur tersebut berjalan dengan lancar. Berdasarkan dengan wawancara yang telah kami buat bersama Puan Zalina binti Ekwan, iaitu penolong kanal hal ehwal murid Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Batu Pahat, beliau berkata, setiap kelas tidak boleh melebihi 20 orang. Oleh itu, pihak sekolah perlu merancang penjarakan di kelas dan ianya mengambil kira aspek kelas yang kecil. Pihak sekolah menengah konvent memecahkan kelas yang asal kepada dua kelas yang berbeza. Oleh itu, jadual baru perlu disediakan. Berkaitan dengan PDP pula, kerajaan menetapkan ianya berlaku dalam dua kaedah, iaitu PDP di sekolah atau PDP di rumah. Sebelum dan selepas sesi persekolahan, bilik PDP perlu disanitasi. Pihak kantin menyediakan makanan berbungkus dan makan hanya dibenarkan di kelas sahaja. Ianya untuk mengelakkan kesesakan dan pembaziran pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bagaimana SOP itu dilaksanakan di sekolah. Pihak sekolah menengah konvent telah menubuhkan AJK SOP pembukaan sekolah yang dibarisi oleh cikgu-cikgu sekolah itu sendiri, dan ianya dibahagikan kepada AJK kelas, kantin dan tandas. Pihak sekolah tidak membenarkan semua cikgu masuk ke sekolah. Ianya adalah untuk mengelakkan kesesakan, dan jadual khusus telah dibuat di mana hanya 30% jumlah guru yang dibenarkan untuk ke sekolah. Akhir sekali, pihak sekolah telah merancang kedudukan meja pelajar dengan memberi nama di setiap meja pelajar. Nama saya Nur Aina Amira binti Abdul Halim. Saya akan menerangkan pasal isu kehadiran pelajar ke sekolah ketika pandemik COVID-19. Okey, seperti yang kita tahu, pelajar sekolah ini telah melakukan PDPC secara alamaya selama 4 bulan. Selepas itu, mereka dikembali ke sekolah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan, terutama sekali kepada pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM. Pembukaan sekolah ini akan dipandukan dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat ditetapkan oleh KPM. Berdasarkan data kehadiran sekolah menengah konvent, sebelum berlaku pandemik COVID-19, sekolah ini mempunyai peratusan pencapaian kehadiran yang baik. Namun, sehingga bulan September dan Oktober, terdapat ramai ibu bapa menghantar surat ke sekolah untuk
untuk minta izin agar anak mereka tidak datang ke sekolah akibat daripada kes harian COVID-19 yang semakin meningkat sekarang. Hal ini menyebabkan bulan Oktober hingga November merupakan penyumbang kehadiran yang paling teruk. Ia menjejaskan peratus kehadiran pelajar ke sekolah. Seterusnya, isu proses pembelajaran semasa COVID-19. Kementerian Pendidikan Tinggi telah menetapkan SOP bagi PDP di sekolah dengan menetapkan bahawa PDP akan berlaku dalam dua kaedah, PDP di rumah ataupun di sekolah. Jika PDP di sekolah, pihak sekolah haruslah menyediakan tempat yang baik kepada pelajar dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan wakil SMK Convent pada 3 bulan lepas, pihak sekolah menengah Convent telah menjalankan aktiviti PDPC secara maya kerana pelajar akan menduduki peperiksaan PT3, SPM dan STPM. Oleh itu, pihak sekolah harus menjalankan aktiviti dengan kaedah yang sedia ada dengan 3 perkara. Yang pertama, membuat penyusunan jadual waktu yang mengikuti kesesuaian waktu pelajar. Yang kedua, menyediakan modul-modul bagi membantu pembelajaran murid di rumah. Dan yang ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP secara alam maya. Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Reno Ryan Tinggai dan nama kad metrik saya adalah DB190027. Saya akan membentangkan tentang kemahiran pengurus dan pentadbir dalam pendidikan di SMK Convent sepanjang berlakunya pandemi COVID-19 ini. Kita lihat dari bidang kurikulum itu. Bagi bidang kurikulum, SMK Convent telah mempersiapkan setiap guru mereka dengan kemahiran untuk melaksanakan proses PNP secara maya. Ini termaksudlah mengadakan pembelajaran secara e-learning untuk guru yang kurang berkemahiran tentang ICT, dan ini juga membantu untuk mendedahkan setiap guru mereka dengan pembelajaran penggunaan platform-platform yang sedia ada. Ini termaksudlah pembelajaran untuk penggunaan platform Google Meet, Google Classroom dan juga platform-platform yang lain. Yang kedua pula adalah mereka menggalakkan setiap guru untuk menyediakan bahan-bahan sampingan. Contohnya modul. Guru akan menyediakan modul di sekolah dan ibu bapa akan ditugaskan untuk menjadi wakil mengambil modul tersebut di sekolah dan menghantar apabila telah disiapkan oleh anak-anak mereka. Guru juga perlu menyediakan bahan, contohnya bahan visual untuk subjek contohnya matematik yang mana memerlukan pelajar itu melihat langkah-langkah penyelesaian untuk masalah tersebut. Yang ketiga pula adalah mereka membuat rombakan pada jadual waktu kelas. Mereka bagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama ini adalah untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Waktu kelas mereka hanyalah 3 jam sehari. Untuk tingkatan 4 hingga 5 adalah waktu kelas adalah 4 jam sehari, dan mereka telah melewatkan waktu bermula kelas ke 8.15 minit pagi. Dan kemudian guru diwajibkan pula untuk menghantar laporan PNP setiap hari dengan menggunakan Google Form, dan ini akan dipantau juga oleh pihak pengurusan dan pentadbir. Untuk bidang kokurikulum pula, seperti yang kita tahu, semua aktiviti kokurikulum tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka lagi. Jadi SMK Convent telah menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti atau pertandingan yang dilakukan secara maya, dan ini pula sangat berguna di mana mereka telah banyak juga memenangi pertandingan yang dilakukan secara maya ini. Pihak sekolah akan sentiasa berkongsi link atau maklumat berkenaan dengan sesuatu pertandingan kepada pelajar dari semasa ke semasa, so pelajar dapat up to date untuk mengikuti pertandingan-pertandingan tersebut. Hal ehwal pelajar ataupun hal ehwal murid bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar seperti kebajikan, disiplin serta pembentukan akhlak dan etika pelajar. Sepanjang penularan wabak COVID-19 ini, Unit HEM telah menyediakan satu aplikasi bagi mengambil kehadiran pelajar yang boleh dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Bagi guru-guru yang mengajar pula, mereka perlu menghantar laporan kehadiran pelajar yang menghadiri PDP secara maya melalui Google Form. Melalui kaedah ini, Unit HEM dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti PDP secara maya pada hari berkenaan. Bagi yang tidak menghadiri PDP tersebut, pihak HEM akan menghubungi pelajar ataupun ibu bapa tersebut untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, Unit HEM juga telah menyediakan satu peraduan ataupun permainan bagi menghasilkan video pendek yang boleh memotivasikan murid-murid selain dapat mengisi masa lapang mereka. Pengurusan kewangan di sekolah bertujuan untuk mengawal perbelanjaan sekolah supaya dapat digunakan dengan cekap dan berkesan. Sekolah mubaligh seperti sekolah konvent kebiasaannya mendapat bantuan khusus daripada mubaligh. Oleh yang demikian, SMK Convent
tidak mengalami masalah kewangan disebabkan adanya bantuan khusus daripada Mubalik. Perbelanjaan sekolah konvent dalam penularan wabak COVID-19 ini banyak tertumpu kepada penyediaan dan peralatan SOP. Contohnya, perbelanjaan untuk menyediakan tempat basuh tangan beserta paip air dan sabun. Selain itu, penyediaan bagi penjarakan sosial juga memerlukan sekolah untuk mengeluarkan perbelanjaan. Hai, nama saya Muhammad Nur Amnan bin Nordin, pemegang kad matrik DB190030. Kemahiran yang seterusnya di bawah kemahiran mengurus dan mentadbir dalam pendidikan ialah pengurusan pejabat. Selepas ini, saya akan terangkan kepada anda kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam pengurusan pejabat. Jom kita mulakan. Pengurusan pejabat. Pengurusan pejabat merupakan antara unit terpenting di sekolah. Hal yang demikian kerana unit pengurusan sangat diperlukan untuk memastikan sebuah pengurusan pejabat dapat berjalan dengan lancar dan sistematik. Orang yang menguruskan pejabat mestilah seorang yang berkaliber supaya dapat menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan baik serta mempunyai kemahiran asas teknikal dalam teknologi seperti penggunaan komputer dan sebagainya supaya kerja yang dilakukan akan menjadi cepat dan efisien. Di waktu pandemik COVID-19 ini, pihak sekolah perlu memastikan persekolahan dan urusan-urusan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Mereka bertanggungjawab dalam memastikan persediaan persekolahan dan urusan SOP warga sekolah berjalan dengan lancar seperti mana yang dikehendaki oleh KPM. Pengurusan pejabat dalam situasi pandemik ini banyak terarah kepada bagaimana pihak sekolah memastikan urusan sekolah dan persekolahan dapat berjalan dengan lancar dengan mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak KPM. Kemahiran yang terakhir di bawah kemahiran mengurus dan mentadbir dalam pendidikan ialah hubungan dengan komuniti. Mari saya jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan hubungan dengan komuniti di sekolah. Hubungan dengan komuniti. Hubungan pihak sekolah dan komuniti terbentuk dengan adanya PIBG di sekolah. Penubuhan PIBG adalah penting di mana PIBG memegang amanah bagi memperjuangkan kebajikan ahli dan kepentingan murid. Penubuhan PIBG dapat membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi keperluan dan kebajikan murid-murid yang susah di sekolah. Akibat wabak pandemik COVID-19 yang melanda, mesyuarat dan perjumpaan antara pihak komuniti dengan pihak sekolah tetap diadakan dengan menggunakan platform Google Meet. Perjumpaan ini diadakan bertujuan untuk mengutip dana dan membantu keluarga pelajar yang terkesan dengan krisis ekonomi dan kewangan sewaktu pandemik COVID-19. Selain itu, ada di antara ibu bapa yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah dalam bentuk peralatan SOP. Hasilnya, ia sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban bukan sahaja kepada keluarga pelajar, malah dapat membantu pihak sekolah juga. Secara konklusinya, kerjasama yang diberikan oleh pihak PIBG dengan pihak sekolah adalah sangat memberangsangkan. Salam sejahtera, saya Fediana Fiona Fred, nombor matrik DB190069. Pada era globalisasi ini, dunia semakin mencabar dan banyak perkara yang tidak dijangkakan terjadi setiap hari. Tambahan pula penularan COVID-19 yang menyumbang kepada pelbagai perkara dalam rutin seharian kita berubah. Antara cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan sekolah semasa pandemik COVID-19 adalah yang pertama, persiapan pembukaan semula sekolah. Rancangan dan keputusan sukar untuk dilakukan tanpa perbincangan secara bersemuka. Lebih-lebih lagi pada waktu itu, platform atas talian seperti Google Meet dan Zoom belum diterokai sepenuhnya. Selain itu, cabaran yang dihadapi adalah perubahan budaya kerja di pejabat sepanjang tempoh PKP. Guru-guru mengambil masa untuk mengadaptasi budaya kerja baru iaitu bekerja dari rumah. Seterusnya memastikan pelajar mendapat makanan dan minuman pada waktu rehat. Hal ini kerana pihak sekolah perlu mencari alternatif lain agar pelajar tidak perlu ke kantin untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi adalah memastikan pelajar belajar dan menyiapkan tugasan yang diberikan sepanjang tempoh pembelajaran atas talian di rumah. Antara cadangan yang diharapkan adalah sebuah pendidikan ataupun peluang pekerjaan tanpa mengenal prejudis ataupun pilih kasih. Selain daripada itu,
Sekolah dijadikan sebagai ejen sosialis kebudayaan kepada pelajar dengan menilaikan nilai-nilai murni dan juga kesatuan ibu bapa untuk mengeratkan silaturahim antara sekolah dan juga masyarakat. Dan seterusnya, pelaksanaan reformasi dan inovasi untuk memantapkan sistem pentadbiran yang sedia ada kepada ke arah yang lebih baik. Dan tidak lupa juga pada akhirnya penerapan nilai murni dalam setiap waktu pembelajaran ataupun bukan untuk melahirkan sebuah pelajar yang bersikap bertanggungjawab dan juga mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.